Okay. Hari ni kita sambung perbincangan sifat wajib Allah Ta'ala, sifat ilmu. Biasa, siapa tahu maksud ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ilmu maksudnya mengetahui. Okey, pengertian ilmu. Okey. Cepat, siapa nak baca pengertian ilmu ni? Saya. Okey, silakan Nadia. Pengertian ilmu. Malimah, buku apa Malimah? Surat 27. 27. Malimah, saya nak Malimah. Siapa tu? Sila. Maklimah ni. Maklimah punya laptop speaker rosak. Maklimah Allah bersifat ilmu. Nadia, awak nombor 2 Nadia. Okey. Okay, siapa Allah bersifat ilmu bermaksud Allah Maha Pengetahui. Ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang di langit ataupun di bumi dan segala sesuatu yang dicintanya. Ciptanya, bukan cinta. Okay, so awak ada hardliner tak yang warna-warni tu? Tak ada. Ada pula. Macam mana boleh tak ada? Saya tak tahu. Okay, so kalau Tak siapa ada. yang Tak ada ada. warna pink ke, warna kuning ke, biru ke, awak highlight kan. Maha mengetahui. Maksudnya ilmu ni maksudnya Allah Maha mengetahui. Jam Malimah. Boleh? Rumah yang ni ke? Dah kita buat dalam kelas hari tu. Lupa dah. Janganlah semua ala isi penting je. Maksud ilmu ialah Allah Maha mengetahui. Highlight kan Allah Maha mengetahui ni. Okey, poin yang kedua, semua dah sedia maklum ilmu Allah ni meliputi segala di langit dan di bumi. Semua Allah punya, Allah yang cipta. Kan? Okey, ni poin yang pertama, pengertian ilmu. Kemudian kita pergi kepada poin yang kedua, lawan sifat ilmu. Siapa nak baca? Cepat, siapa Bahaki? Okey. Jangan angkat tangan, Maklimah tak nampak. Nak baca. Sila, baca. Jahilan bermaksud jahil. Mustahil Allah bersifat jahil kerana jahil. Urat tu macam urat kelopak tu macam mana? Ya. Urat So kelopak. ilmu lawannya jahlun. Apa maksud jahlun? Jahil. Mustahil Allah bersifat jahil kerana jahil merupakan sifat kekurangan. Sebab Boleh? dia kat dalam ni ada urat kelopak. Dia kata Okey, poin yang ketiga, hukum mempercayai Allah bersifat ilmu. So poin dekat sini awak highlightkan wajib. gangkan pada wujud Highlightkan wajib. Apa tadi Malimah? Tadi saya tak tu. Saya pergi tandas. salam. Jadi garis Tadi mana Malimah sebenarnya? jahlun. Tadi lawan sifat ilmu, jahlun. Highlightkan jahlun. Okey, poin yang ketiga, hukum. Bila pergi kepada hukum ni secara tak langsungnya semua dah sedia maklum. Hukum mempercayai Allah bersifat ilmu apa dia? Wajib. Kamu highlightkan wajib. Ya. Kita wajib beriman bahawa pengetahuan Allah merangkumi semua perkara di alam ini. Sama ada zahir ataupun batin. Sama ada wujud ataupun ghaib. Tak ada awal. Terdahulu ataupun terkemudian. Tiada sesuatu. Jadi dah. Okey, boleh ke? Senang kan? Senang. Okey, boleh faham hukum mempercayai Allah bersifat ilmu? Faham. Okey, wajib Okey, pergi kepada poin yang keempat, dalil Allah bersifat ilmu. Sila seorang Nak baca baca? dalil. Ya, silakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bermaksud sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 75. Ya, terima kasih. Semua dah sedia maklum. Dalam ayat Quran pun ada perkataan alim. Apa maksud alim?
Amat mengetahui. mengetahui. Bolehlah warnakan dengan pensel highlight awak tu. Itulah jadi tu tak kan. Akan percuma. Okey. Boleh kelas, kita teruskan poin yang kelima, perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Okey, siapa nak baca ilmu Allah ni? Saya. Okey, silakan. Allah tidak belajar untuk menjadi alim. Ilmu tidak terbatas. Tiada perantaraan merangkumi hal-hal gaib, meliputi perkara yang telah sedang dan akan berlaku. Itu ilmu Allah. Okey, perbandingan dengan ilmu manusia. Siapa nak baca keterangan ilmu manusia? Okey, sila baca. Manusia. Oh ya, dah cukup. Dah baru habis. Tak engkau. Aman nak baca. Sebab siapa tu? Baca. Sila. Kakak dia. Manusia mesti belajar untuk menjadi alim. Ilmu terbatas. Ada perantara seperti guru dan buku. Tidak merangkumi hal-hal gaib. Hanya meliputi perkara yang telah dan sedang berlaku. Okey, boleh beza tak ilmu Allah dengan ilmu manusia? Boleh. Allah tak perlu belajar, tapi manusia mesti belajar. Allah punya ilmu tidak terbatas. Ilmu manusia terbatas, betul tak? Kita tahu Allah ada kuasa, manusia tiada kuasa. ya. Kita belajar baru tahu, tak belajar tak tahu. Kemudian Allah tiada perantaraan, manusia ada perantaraan. Kita belajar melalui cikgu kan, mak ayah kita, buku, teknologi dan sebagainya. Tapi Allah tidak. Kemudian Allah ilmu dia merangkumi hal-hal gaib. Kita tak nampak hal-hal gaib, betul tak? Tak nampak rumah jin macam mana tak tahu kan? Okey. Kemudian ilmu Allah meliputi perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Tapi kita tak tahu benda yang akan berlaku, kita tak tahu. Boleh beza tak ilmu Allah dengan ilmu manusia? Boleh. Senang kan? Dah pernah belajar dah rasanya masa tahun 4 hari tu. Okey, seterusnya kita lihat kesan beriman dengan sifat ilmu. Apa yang kita dapat bila kita beriman dengan sifat ilmu? Okey, nombor 1. Siapa nak baca? Saya. Okey, silakan. Berlumba-lumba menerokai ilmu Allah yang luas. Ya, lagi kesan dia. Okey, kita akan berlumba. Menyedari hakikat ilmu pengetahuan manusia yang terbatas. Melatih diri supaya bersifat amanah. Perasaan takut hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Okey. Okey, ada 4. Ini kesan dia. Kalau kita beriman dengan sifat ilmu, kita akan berlumba-lumba untuk mencari ilmu Allah yang luas. Yang kedua, kita akan sedar hakikat ilmu pengetahuan kita ni terbatas. Kemudian kita dapat melatih diri kita supaya bersifat amanah. Dan yang keempat, perasaan takut hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Okey, seterusnya kita lihat akibat tidak beriman dengan sifat ilmu. Kita dapat. Okey, silakan siapa nak baca? Iman akan Okey, Umar, sila. Iman akan mudah tergugat. Okey. Sombong dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ya. Tidak amanah dalam amalan dan pekerjaan. Mudah melakukan kemungkaran. Ya, inilah kesan dia. Akibat dia, maaf ya. Akibat dia kalau kita tak beriman. Iman kita mudah tergugat. Kita sombong. Kau ni buat kerja sekolah ke?
Tak. Kau nak lawak. Maklumat memang punya Okey, sangkut. awak ya. Okey, awak ada buku tulis tak? Buku tulis tauhid. Ada. Ukur Dia tulis saya ambil. tauhid. Ada. Okey, kita buat latihan sikit boleh? Okey. Ya. Okay, bulatkan jawapan dia. Awak Sekejap tulis Aliman, sekejap. jawapan dia. Nak tulis jawapan sekejap. Tulis jawapan je, tak payah saling. Ya, Tulis ya, ya. jawapan satu saja. Nombor satu apa dia? Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Macam orang tengah. Aku bawa sikit lah. Apa dia? Doa bawah tu. Soalan dia. Apakah hukum mempercayai bahawa Allah itu Maha mengetahui. Wajib ke, harus ke, sunat ke, makruh? Kita dah bincang tadi. Okey, apa jawapannya kelas? Awak jawab apa nombor satu? Wajib. Alif kan? Wajib. Okey, nombor dua. pilih pernyataan yang benar berkaitan dengan sifat ilmu. Ilmun mengetahui Allah tidak berada. Allah tidak perlu tiada yang terlepas dari Allah mengetahui itu. Okey, apa jawapan dia? Dua dengan satu. Cuba tengok Alif. Dia ada tiga tiga yang betul, satu je salah. Oh, 1, 2, 3. Orang lain? Ya, betul. Apa jawapan awak? 1, 2, 3. 1, 2 dan Terakhir tu takkanlah Allah jawapannya tahu lepas Alif. berlaku. Siapa kan tahu sebelum tak berlaku pun. Betul. Kenapa hilang? Okey, soalan yang ketiga. Dalil nakli di atas berkaitan dengan sifat wajib Allah. Ilmu. Jim. Ilmu kan? Betul. Jawapannya Ilmu. ilmu. Okey, soalan yang keempat. Saling ke mana? Siapa? Tak payah saling. Cuba jawapan je. Apakah sifat lawan bagi ilmu? Aku ni awak dapat. Jahlun. Jahlun. Pandai. Jawapannya ba. Okey, soalan yang Berikut seterusnya. ialah akibat tidak beriman dengan sifat ilmu Allah kecuali rajin ibadah. beribadah. Rajin ibadah. Salah. Ya. Okey, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Ini macam mana? Okey, buat dulu. Kosong dan Okey, tulis jawapan je. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, buat 4 apa, dalam 5 apa. Buat dulu Salah. dalam buku tulis tu. Tak payah saling. Saling kan pukul 8 malam baru habis. Awak tulis jawapan je. jawapannya. Ya, jawapan je. Nanti buku ni awak akan dapat juga. Ilmu Allah tiada batasan. Buku tauhid tak pernah tulis. Semua orang tahu. Tiada batasan. Tiada. Ilmu di Allah Batasan lah. tiada apa?
Kau kata umur ni bagus lah. Lagi tu. Orang kata ni lah batasan. Apalah. Saya Allah bersifat jahat. Saya rasa Pagi-pagi minum kopi. Cap Pak Abu. Cap Pak Abu tu apa? Allah Maha mengetahui tentang semua. Dah, siap dah. saya Allah Memang 5 je tak tahu lah memang. Biarlah, kau dah tak tutup mic. Bersabarlah. Diamlah. Allah Maha Perempuan dari dulu semua perempuan asyik. Dah. Bukan seorang tutup mic Dah. tau. Jangan. Hello. Wah, suara rumah macam perempuan lah. Naik. Mempunyai belum. Limu Malaysia. Dah. Okey, dah. Jom kita bincang sama satu. Siapa nak jawab? Jawapan Awak soalan. je. Satu Belum batasan. Batasan. Betul. Pertama batasan. Sama batasan. Kedua jahil. Yang kedua jahil. Yang ketiga mengetahui. Mengetahui. Yang San. Yang keempat perantaraan. San. Nombor 4 Akhir. Allah Yang ketiga mengetahui. Ilmu manusia mempunyai betul. Mudah melakukan kemukaran. mudah melakukan kemukaran. Tadi Ialah adalah tidak beriman dengan Alright. Allah. mudah melakukan kemungkaran ialah Sinyal lu nak buat ke sekolah. ni kan. Ni kalau keluar dalam soalan PKK boleh dapat ni. Tak boleh dapat. Banget itu susah. Adik saya sangat bising. Okey, saya padam Next. Padam. Hai. pada guna padam. Pemadam. Padam ke tutup? Guna dia Padam tutup sama je maknanya. itulah sama je lah. Semua dihapuskan. Semua hilang. Dihampuskan. Semua setelah dihapus. Mampus. Okey. Jawab soalan di bawah. Tuliskan maksud ilmu. Okey, buat dalam buku awak. Nombor 1 apa jawapan awak tulis? Dia buku Aku tulis. Aman Tio. Abang memang. Ha? Tak faham. Tak faham? Tuliskan maksud sifat ilmu. Tak tahu. Bapak tu ramai bapak. Bising. Faham. Boleh tengok buku. Boleh tengok buku ke? Takkan tak tahu apa maksud ilmu? Alah. Kita dah belajar dah cepat. Mengetahui. Senang sangat. Ada buka. Mengetahui. Mana pensel? lah. Tu je jawapannya. Nak tengok buku juga. Juga dua. Tak bijak. Guna otak. Okey. Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang sangat luas ilmu pengetahuannya. Namun beliau sangat gigih menuntut ilmu sehingga menjadi alim. Beliau juga mencatat pelajaran menggunakan alat yang ada. Walaupun beliau sangat alim, namun beliau pernah menjawab, aku tidak tahu. Berdasarkan situasi di atas, tuliskan dua perbezaan tersebut. Okey, tuliskan perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Yang ada dekat dalam tu. Berdasarkan situasi Imam Syafi'i ni. Okey. Alimam
Bukan Alimam ke Alimam? Imam Syafi'i. Oh, Kenal Imam. tak Imam Syafi'i siapa? Tak Kita kenal. kan kita kan berpegang mazhab Imam Syafi'i. Oh, Ustaz Izzan dah orang lah. gagal dah cakap. Okey. Dah, dapat dah perbezaan dia ilmu Allah dengan ilmu manusia. Belum. Tak tulis lagi. Oh. Kita ada bincang dah tadi kan perbezaan. Siapa yang baca tadi perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia tadi? Wafak baca tadi kan? Ya. Betul tu. Saya yang baca. Saya baca 4 tadi. Yelah tu. Betul lah. Sampai 18 Sampai mana? Ya. Bau ni sampai ke sini. 19. Umi dah kenapa? Oh, nak beli baju raya. Tak raya. Jawapannya dah. Tutup mic ni. Bising lah apa? Lain kali mute. Dulu macam tu. Tak Okey, baiklah. dah. Dapat tak jawapannya? Sorry. Sorry Kak Umar. Umar dah marah macam sini. Okey, dah tulis jawapannya. Awak dah tulis jawapan. Okey, apa jawapan awak yang pertama? Allah Maha. Macam mana nak poker Umi dengan Acik dah ni? Tidak terbatas. Tidak belajar menjadi alim. Untuk menjadi alim. Tapi itu lebih Manakala manusia manakala cuba ada ukur kat belakang Umi. manusia mesti mesti. belajar untuk menjadi alim. Nak ukur belakang Umi. Wajib menjadi alim. Anak. Tak payah Umi, ada tak ada baju kurung. Ada baju Melayu dah. Berapa dia ni? Korang berdua ni tak diam. besar sangat ni. Okey, boleh kelas? Okey, nombor 2, apa jawapan dia awak tulis? Allahu Akbar. Ilmu Allah terbatas ke tidak terbatas? Ilmu Allah tidak terbatas. Ya, tadi ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu manusia Ilmu manusia terbatas. Ya, ilmu manusia terbatas. Okey, boleh kelas? Faham tak soalannya? Faham. Okey. Soalan nombor 3. Nyatakan 3 kesan Abang, ni beriman soalan dengan sifat Jakim ilmu. ke? Ya, ini soalan Jakim lah. Betul lah soalan Jakim. Kalau Umi pun. Tak pandai tu. Nyatakan 3 kesan beriman dengan sifat ilmu Allah. Kita ada bincang tadi dalam buku. Apa dia kesan? Siapa baca tadi? Umar Hakim ke siapa? Nadia. Kesan beriman dengan sifat ilmu Allah. Apa yang kita akan dapat? Wafak baca. Kita akan apa? Boleh buat sekarang, boleh tengok buku lah kalau tak ingat ya. Kita akan berlumba-lumba menerokai ilmu
Allah. Yang kedua, pesan yang kedua, melatih diri supaya bersifat amanah. Yang ketiga, perasaan takut hanya kepada Allah. Akil tak ada ya, Akil? Dia setiap hari. Kelas tambahan tak ada, Maklimah. Oh ya ke? Kenapa? Tak Afina tahu. ada, Dia Afina? macam tak ambil tahu. Dia macam tak ambil tahu. Semalam bukan ada ke dia? Yang malah ada. Tak tahu ke? Kadang Kelas ni sekali kita habiskan syllabus. Afina datang? datang berubah. Ada. Tak dengar suara Fina ni? Kimi Ada. ada Kimi? Kimi pun senyap je ni. Ada. Ada. Okey, baru dengar. Baik Hakir dia. Dia ada dia. Ada. Ada. Okey, Azhar. Azhar mana? Ada Azhar? Ada tapi dia senyap. Ada. Tapi nyap. Aku rasa ada. Nadia Hana ada. Hani ada. Wafa ada. Auni? Ada Auni? Ya, Maklimah. Ada. Okey. Putera ada. Kasih tak ada. Umar Hakim ada. Okey. Fakih tak ada Fakih Sadat. Quratul Ain ada? Quratul Dia Ain ada. Ada. Salahuddin? Ada. Ada. Okey, dah siap soalan nombor 3? Jangan lagi sikit. Dah. Okey. Belum. Yang keempat, bagaimanakah kita menolak hujah orang yang menyatakan Allah tidak tahu apa yang akan berlaku? Mana nak jawab soalan ni? Tak boleh lah. Muhammad diam lah. Ini kebat lah. Kebat ke tu? Ha. Hebat. Muhammad Oh, ni. ini boleh jawab jawab Mama. Bukan kita Okey, ni. Ini kita bagaimana? jawab sendiri apa yang kita Hebat ni soalan bonus. tahu. Jawablah yang penting betul. Apa pandangan awak? Bagaimanakah kita menolak hujah-hujah tu apa memang sudah betul. Bagaimana kita menolak hujah-hujah tu? Okey. Bukan betul lah ni. Sesungguhnya Allah Maha Sesungguhnya Allah mengetahui lah. Mengetahui. Benda betul lah. Mengetahui. Lah betul lah tadi saya fikir. Aduh. Mak ni mak dah betul dah tadi saya tulis. Lepas tu saya padam. Kenapa? Tiap Memang betul lah. jawapan saya. Awak punya jawapan awak fikir sendiri. Tiap-tiap sesuatu. Lah ni jawapan dia kita tadi ambil ada lah dia yang dekat. Quran. So hujah dia kita ambil. Kadang kita ambil maksud ayat Quran. Dalam Al-Quran dah beritahu bahawa Allah itu maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Mana boleh kita cakap. Alah. Kan biasa. Wah, semua tutup. Ikhlas. Boleh Okey, eh? mana? Okey, saya nak bagi 2 game kat awak. Wah, okey boleh. Sangat boleh. Yelah. Bagi apa? Game. Yay! I love game. Wih. I love everything game. Speaker ni wah.
Saya main game. Bodoh doll. Hilangkan pulsa. Aduh. Malma kenapa ada dua? Ada dua link. Dua link yang berbeza. Walma senang keluar kejap. Tak boleh nak buka kamera pula. Okey. Okay, ni ulang kaji lah. Ada masuk. Siapa ingat Acer? Apa maksud Acer? Biasa. Wadaniyat, wujud, hayat, bapa, ingat dah Datuk. Wadaniyat, berkuasa. Berkuasa. Alah, saya tak ingat. Berdiri dengan sendirinya. Mengetahui ilmu. Sedia ada. Kenapa saya punya tak ada badan Melma? Hanya hidup. Saya nak badan kan Melma? Apa dia? Macam nak padan kan? Padan Berkehendak. Badan kan dia macam mana? Oh, tarik je macam Mak Nimah ni. Oh. Iroda. Berkehendak. Khalafatul Qiyamuhu bin. Alah. Wadani. Udara. Iroda. Bakok. Wadania apa? Wadania. Assalamualaikum. Nak link. Dah, ada 2 link kat situ. Okey. Terima kasih. Saya baru masuk tekan. tadi. Terus terkeluar. Yelah, tahu awak terkeluar tadi. Alamak. Mak Nimah, mukhalafatu lillah wa dini tu apa? ini yang tadi. Apa ni? Mendengar Esa ada kekal pada hidup. Mana sudah tak ingat. Oh no. Allah. Oh, ada dia punya lagu lah macam Allah hidup Kekal kidam. Kudurat. Sama kok. Dia mau binafsi. Oh, ini yang tadi. Okey dah set. Sama je. Sama. Dua-dua. Adik, I cakap tu. Yang sama Allah. Oh, dia sama je kelas Sama je dua-dua. Allah wujud. Dah siap ke? Dua-dua? Belum. Dah dua-dua dah siap. Esa wahdaniah. Kidam Keadaan yang terdahulu. berkuasa. Irodat. Berkata-kata. Kekal. Berbeza dengan makhluknya. Irodat. Apa tadi? Mengetahui ilmu. Berkata-kata. Kekal. Wahdaniyah. Allah. Kekal bakok. Salah. Malma siap. Lepas tu jawab lagi satu. Khalafatul lihawadisi. Kudara iroda. Mana iroda? Dah. Kudara. Lawak lah. Planet in their orbits. The moon The moon and the sun. Such a perfect harmony.
Let's start the question. Also, is it a proof enough for us, or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open your eyes, our heart, Iman. If we could keep hiding from the truth. Let it Masya Allah, take cantik. by surprise. Take Penciptaan Allah, Allah. Allah, keep us close to you. Keep us close to you until the end of time. Ilmu manusia sangat sedikit berbanding dengan ilmu Allah Allah Subhanahu. SWT. Oh, jealous. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang telah Look inside yourself, such a perfect order. Hiding in Allah yourself. bersifat ilmu, maksudnya Allah Maha mengetahui. Ikan besar. And all the things you are feeling. Sifat ilmu Allah Maha mengetahui. Bawa dah cepat. Bawa baca. Okay, ni diulang balik lah apa dia pengertian sifat ilmu. Allah itu bermaksud Maha mengetahui. Allah memiliki pengetahuan dan mengetahui akan segala sesuatu yang baik di langit maupun di bumi, segala sesuatu yang diciptakannya. Okay, ni ayat Quran yang kita baca tadi. Kulli syai'in alim, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 70. Ilmu Allah amat luas. Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia walaupun tersembunyi di lubuk hatinya. Allah mengetahui segala perkara yang telah sebutkan dan akan berlaku. Tiada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Habislah. Okay, ni ayat Quran lagi. Allahu alimu bizatis sudur, dan Allah sememangnya mengetahui segala yang terkandung di dalam dada. Ni boleh juga kita datangkan hujah dengan soalan yang kebat tadi. Okey, dan Allah sememangnya mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam hati manusia. Dan ini dalil akli. Allah mengetahui semua yang berlaku di alam semesta. Ini sama ada dan ia akan mengatur keadaan makhluk yang diciptakan. Sekiranya Allah tidak bersifat ilmu, nescaya ia tidak dapat menjadikan alam ini dan segala isinya termasuk manusia, binatang dan cakrawala. Ni boleh juga datangkan hujah soalan kebat tadi. Hukum mempercayai sifat ilmu wajib. Mempercayai Allah bersifat ilmu wajib pada syarak bagi tiap-tiap orang mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya bahawa Allah bersifat ilmu. Allah tidak bersifat jahil. Okay, ini ilmu Allah dan ilmu manusia yang kita baca tadi. Ilmu Allah tiada permulaan, sentiasa benar, tidak terbatas, tiada perantaraan, mengetahui perkara yang akan berlaku dan mengetahui perkara gaib. Manakala ilmu manusia ada permulaan, boleh jadi benar ataupun salah, terbatas, menggunakan perantaraan, tidak mengetahui perkara yang akan berlaku dan tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Cepat kan? Okey, apakah tujuan kita beriman dengan sifat ilmu Allah? Yang pertama, kita tujuannya takut kepada Allah, jujur dalam amalan, rajin menuntut ilmu, bersemangat melakukan kebajikan dan berfikir ke arah kebaikan. Itulah tujuan kita beriman dengan sifat ilmu Allah. Kita takut dengan Allah. Akibat mengingkari sifat ilmu Allah, akan merosakkan iman, tidak jujur, malas berusaha, sombong, dan sentiasa melakukan kemungkaran. Itu je. Kesan percaya sifat ilmu Allah.
apa kesan yang kita dapat kalau kita percaya sifat ilmu Allah? Meningkatkan Meningkatkan ketawakaan ketawaan kepada kepada Allah. Allah, sentiasa Sentiasa jujur jujur dan melakukan melakukan amal kebaikan. Suka Suka menuntut menuntut ilmu. ilmu. Poin dia simple je kan, senang nak ingat. Okey, dah habis. Betul, dah habis Okey. masa. Okey, ada kelas. masa lagi. Video tadi adalah penutup kelas kita lah. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya rasa sampai dululah kelas kita. Minta maaf sebarang kekurangan daripada saya. Okey, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kepada surah Al-As. Tasbih kafarah Assalamualaikum. Waalaikumsalam.